Selamat datang ke video pembentangan hadis kumpulan kami. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amin Syauqi bin Mat Ghazali. Saya Hafizatul Alia binti Ahmad Syukur. Dan saya Wafa binti Abdul Ghani. Jadi, dalam video ini kami akan menghuraikan cara untuk mengenal pasti hadis maudhu', yakni hadis palsu, dan kami juga akan mengemukakan pendapat kami berkenaan dengan golongan anti hadis. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang hadis dhaif. Dari sudut bahasa, dhaif adalah sifat musyabahah atau lawan bagi kuat. Manakala dhaif pada istilah pula ialah wahwa ma lam yajma'u sifatu sahih awil hasan. Maksudnya, hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Kemudian, saya akan menerangkan tentang hadis maudhu'. Menurut Imam Al-Banquni, hadis maudhu' atau palsu ini ialah hadis dusta yang telah direka atau dicipta dan ia disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala menurut Syekh Sayyid Abdul Al-Majid Al-Quri, hadis maudhu' ialah hadis yang tidak datang dari Nabi Muhammad SAW, sama ada ia berbentuk ucapan, perbuatan, takrir atau dan ia disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara tersalah, sengaja, kejahilan dan juga muslihat. Baiklah, mari kita lihat apakah perbezaan di antara hadis dhaif dan hadis maudhu'. Iaitu yang pertama, hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Manakala hadis maudhu' pula merupakan hadis yang bukan daripada Nabi SAW, tetapi ia disandarkan kepada baginda. Yang kedua, hadis dhaif merupakan hadis yang masih dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW jika terdapat riwayat lain yang menyokong. Tetapi hadis maudhu' merupakan satu pembohongan dan pendustaan semata-mata. Dan akhir sekali, hadis dhaif boleh meriwayatkan hadisnya dengan kebarangkalian terkandung kebenaran dalam maknanya. Manakala hadis maudhu' pula haram untuk meriwayatkannya sama sekali, melainkan jika dijelaskan status kepalsuan hadis tersebut. Qala Rasulullah SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Seterusnya, setelah kita mempelajari tentang perbezaan antara hadis maudhu' dan hadis dhaif, kita akan masuk pula kepada cara-cara untuk mengenali hadis palsu. Cara-cara untuk mengenali hadis palsu ni ada dua, iaitu melalui sanad dan juga melalui matan. Kita akan pergi kepada sanad terlebih dahulu, iaitu untuk mengenali keaslian hadis melalui sanad memerlukan keterampilan khusus dalam ilmu hadis. Ini melibatkan analisis terhadap kejujuran, integriti dan kemahiran perawi serta penelusuran secara berterusan rantai sanad tersebut. Dengan membandingkan hadis dengan sumber-sumber yang lain yang sahih serta memeriksa kesesuaian dengan konteks sejarah dan budaya, kita dapat mengidentifikasi potensi hadis palsu. Namun, pengenalan hadis palsu melalui sanad memerlukan pemahaman yang mendalam dan seringkali memerlukan bimbingan dari ahli hadis yang berpengalaman. Jadi, cara untuk pertama melalui sanad adalah kenyataan perawi. Contohnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Iraqi, perawi yang meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh, kemudian ia ditanya tentang kelahirannya. Lalu ia menyebut tarikh kelahirannya dan terbukti bahawa syekh berkenaan meninggal sebelum dilahirkan. Manakala hadis itu pula tidak ada orang lain yang meriwayatkan melainkan dia. Dalam hal ini, perawi tidak mengaku tentang pemalsuan hadis, tetapi pengakuan tarikh kelahirannya merupakan ikrar bahawa dia terlibat dengan pemalsuan hadis. Jadi, mengenali hadis palsu melalui sanad dengan mempertimbangkan kenyataan perawi melibatkan jalur karakternya, ia amatlah penting untuk kita melihat kenyataan perawi tersebut yang terlibat dalam merawikan hadis tersebut. Baiklah, seterusnya cara untuk mengenali hadis palsu berdasarkan sanad yang kedua ialah
seorang perawi tersebut merupakan seorang yang pendusta, yang mana hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang perawi yang sikah, dan perawi tersebut juga terkenal sebagai seorang yang sering memasukkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada hadis itlabul ilm walau bisin, yang bermaksud tentulah ilmu walau di negeri Cina. Berdasarkan aplikasi Simakan Hadis menyatakan bahawa menurut para ulama hadis seperti Al-Uqaili, Al-Bukhairi, An-Nasai dan Abu Hatim, mereka bersepakat mengatakan bahawa Abu Atikah Tarif bin Sulaiman tidak memiliki kredibiliti sebagai seorang perawi hadis. Bahkan menurut As-Sulaimani, Abu Atikah juga dikenali sebagai seorang pemasuk hadis, dan Ibnu Hayyun juga mengatakan bahawa ianya adalah hadis yang batil dan tiada asal bagi hadis tersebut. Cara kenali hadis maudhu' melalui sanad pula ialah melalui pengakuan perawi. Hal ini dapat diketahui melalui iqrar dan pengakuan pemasuk hadis itu sendiri bahawa ia telah memasukkan hadis. Pengakuan daripada perawi yang menyatakan bahawa dia mencipta atau membuat hadis tersebut merupakan tanda yang jelas bahawa hadis tersebut tidak benar. Hal ini dapat ditemukan dalam sanad hadis di mana perawi secara terbuka mengakui bahawa dia telah membuat cerita atau hadis palsu. Misalnya, jika perawi mengaku bahawa dia menciptakan hadis tersebut atau memberikan informasi palsu tentang sumber asal hadis, hal ini menjadi bukti yang kuat bahawa hadis tersebut tidak sahih. Sebagai contoh, hadis-hadis berkenaan fadilat Al-Quran di mana Maisarah bin Abdul Rabbini Al-Farisi, perawi hadis itu telah mengaku ia memasukkan hadis. Hadis tersebut menyatakan, sesiapa yang membela ayam jantan putih, maka dia tidak akan dihampiri oleh syaitan dan sihir. Maisarah bin Abdul Rabbani Al-Farisi mengakui bahawa hadis tentang ayam jantan putih adalah palsu, kecuali satu hadis yang benar, iaitu Iza sami'atum siyahad diyakati fas'alu. Seterusnya kita pergi kepada cara-cara untuk mengenali hadis palsu yang kedua, iaitu dengan melihat kepada matan tersebut. Mengenali hadis palsu melalui matan melibatkan analisis terhadap teks hadis itu sendiri. Beberapa tanda yang menunjukkan kebolehan hadis melalui matan termasuklah ketepatan hadis tersebut dengan prinsip-prinsip Islam yang ditetapkan, kesesuaian dengan konteks sejarah dan budaya pada waktu itu, serta konsisten dengan ajaran Al-Quran. Selain itu, keselarasan hadis dan hadis sahih yang telah diterima secara luas juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesahihan hadis tersebut. Dengan menganalisis matan hadis secara kritikal, peneliti dapat mengidentifikasikan potensi hadis palsu dan memastikan kesahihannya dalam warisan keilmuan Islam. Jadi, cara-cara untuk mengenali hadis palsu melalui matan, yang pertama adalah hadis tersebut bercanggah dengan Al-Quran. Sebagai contoh, hadis tentang umur dunia hanya 7,000 tahun sahaja. Hadis ini adalah dusta kerana jika hadis tersebut sahih, semua orang akan mengetahui jarak masa sekarang sehingga hari kiamat. Ini bertentangan dengan ayat Quran yang menyatakan bahawa hari kiamat adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yas'alukan nas 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha indallah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba." Yang berarti, manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Bagaimana kamu dapat mengetahui barangkali kiamat itu sudah dekat? Jadi kita dapat lihat di sini bahawa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hari kiamat, bahkan Rasulullah SAW itu sendiri, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu tentang hari kiamat tersebut. Jadi hadis ini sudah terang lagi bersuluh palsu hadis tersebut. Berdasarkan matan pula adalah dengan melihat bahawa hadis tersebut tidak ditemui di dalam kitab-kitab meskipun telah diselidiki oleh para ahli hadis, atau yang bertentangan dengan
kitab Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Sebagai contoh, kita dapat lihat hadis yang pertama, iaitu hadis-hadis palsu yang memuji orang yang bernama Muhammad atau Muhammad, bahawa sesiapa yang bernama sedemikian tidak akan masuk ke neraka. Hadis ini ia bercanggah dengan prinsip ajaran Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahawa neraka itu bukanlah dapat dielakkan dengan nama dan negara, sebab sebaliknya dengan iman dan amalan yang soleh. Seterusnya, contoh yang kedua adalah hadis seperti 3 perkara yang akan menambahkan kekuatan penglihatan, iaitu mengolah warna hijau, air yang mengalir dan muka yang cantik. Hadis ini disebut oleh Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman dalam kitab himpunan hadis lemah dan palsu beliau yang bertajuk Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah Mujarradah At-Tahrish, hadis nombor 5896. Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah karya Syekh Muhammad Nasir Ad-Din Al-Albani. Seterusnya, contoh yang ketiga pula adalah hadis palsu yang mengenai umur dunia 7,000 tahun dan kini berada dalam ribu yang ke-7 dan sebagainya. Hadis ini merupakan hadis palsu kerana ia bertentangan dengan dalil Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat ke-187 yang berbunyi, يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jadi berdasarkan dalil Al-Quran tersebut jelas mengatakan bahawa umur dunia ini kita tidak tahu, bahkan ia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas di sini bahawa hadis ini merupakan hadis yang palsu. Seterusnya, cara mengenali hadis maudhu' melalui matan pula ialah hadis maudhu' bercanggah dengan fakta yang nyata, iaitu pelik. Isi hadis tersebut tidak selaras dengan sejarah, sains atau realiti yang dapat disahkan. Sebagai contoh, hadis yang menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan fakta sejarah yang telah disahkan atau hadis yang mengandungi maklumat saintifik yang jelas-jelas salah boleh dianggap sebagai hadis palsu. Banyak contoh yang telah disebut oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya. Contoh hadis palsu yang telah disebut ialah: yang pertama, al-bazinjani shifa'un min kulli damin. Terung itu merupakan ubat bagi segala penyakit. Seperti yang kita ketahui, terung juga memberi kesan sampingan sekiranya kita makan secara berlebihan, iaitu ia dapat mengganggu pencernaan badan kita. Terung mengandungi oksalat yang dipercayai dapat membentuk batu ginjal. Selain itu, terung juga boleh menyebabkan cedera ginjal akut hingga gagal ginjal. Contoh yang kedua, alaikum bil alisi fa innahu mubarakun muqaddasun wa qad baraka fihi sab'una nabiyyan. Maksudnya, hendaklah kamu memakan kacang dal kerana ia diberkati dan mampu melunakkan jantung hati, membanyakkan air mata, dan ia telah disucikan oleh 70 nabi. Beliau juga telah menyebut beberapa ciri hadis palsu, termasuk fakta bahawa ia kelihatan lemah dan boleh dipersandarkan. Sebagai contoh, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali, maka dia akan diberkati. Jika dia membacanya 2 kali, dia dan ahli keluarganya diberkati. Jika dia membacanya 3 kali, maka dia, ahli keluarganya dan jirannya diberkati. Jika dia membaca sebanyak 12 kali, Allah binakan sebanyak 12 istana dalam syurga dan malaikat penjaga akan berkata, jom kita akan melihat istana-istana saudara kita. Jika dia membacanya sebanyak 100 kali, dihapuskan daripadanya dosa selama 25 tahun, selain dosa yang melibatkan darah dan harta. Jika dia membacanya sebanyak 200 kali, dihapuskan dosanya selama 50 tahun, selain dosa yang melibatkan darah dan harta. Jika dia membacanya sebanyak 300 kali, dituliskan untuknya pahala selama 400 orang syahid yang setiapnya telah terbunuh kudanya dan tumpah darahnya. Jika dia membacanya sebanyak 1000 kali, dia tidak akan mati hinggalah dia melihat tempatnya dalam syurga atau diperlihatkan kepadanya. Hadis ini tidak mempunyai dasar yang kuat dalam sumber-sumber hadis yang sahih,
Kelemahan hadis ini boleh dilihat daripada pernyataannya terlalu fantastik dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sebenarnya. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu pandangan terhadap golongan anti-hadis. Kita perlu mengenali dulu apa itu anti-hadis. Golongan anti-hadis bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam. Secara umumnya, golongan ini cuba untuk menafikan autoriti hadis sebagai sumber perundangan Islam. Yang kedua, selepas Al-Quran diseru, mereka mengajak seluruh umat Islam agar berpegang dan beramal dengan intipati Al-Quran semata-mata, tanpa mengikut hadis. Menurut Dr. Mustafa Al-Sibai, sejarah kemunculan kumpulan yang tidak menerima hadis ini telah muncul di zaman Imam Syafi'i lagi, iaitu pada kurun ketiga Hijrah. Diseru itu, untuk kita menguatkan hujah mereka, beberapa ayat Al-Quran cuba diselewengkan tafsirannya. Kebanyakan penyelewengan mereka melibatkan soal akidah, politik dan juga fiqh. Sebagai contoh, golongan anti-hadis boleh menolak hadis-hadis tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai atau prinsip yang mereka pegang. Yang maksudnya, golongan anti-hadis ni, dia sewenang-wenangnya menolak hadis jika tidak memenuhi hasratnya. Jadi golongan anti-hadis ni, dia mementingkan diri sendiri. Seterusnya, mereka meragui kesahihan hadis yang tidak menepati fahaman atau pegangan mereka dan lebih suka mengikuti Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran agama Islam. Golongan ini sering mengetengahkan potensi pemalsuan dan warisan hadis dan menekankan bahawa Al-Quran sudah merangkumi semua panduan yang diperlukan untuk umat Islam tanpa merujuk sebarang hadis. Jadi, pada pandangan saya tentang golongan anti-hadis ini ialah golongan anti-hadis telah merendahkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan anti-hadis mendakwa bahawa selawat ke atas Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tanda pemujaan dan perkara ini adalah dilarang dalam Islam. Jadi, cara untuk menjawab hujah mereka ini adalah kita boleh memberitahu bahawa para nabi dan rasul diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihan tersendiri selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Maksudnya, rasul-rasul kami lebih sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, yakni dengan kelebihan yang tertentu. Antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya dan ditinggikannya, yakni pangkatnya. Sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Jadi, saya harus menekankan bahawa merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tindakan yang sangat tidak layak dan tidak dapat diterima dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat dihormati dan dianggap sebagai panutan dan juga teladan bagi umat Islam. Kritik terhadap hadis secara ilmiah atau akademik boleh terjadi, tetapi merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung atau tidak langsung adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Jadi penting untuk kita memahami bahawa pemikiran dan pandangan yang berbeza mengenai hadis merupakan sebahagian daripada pemikiran Islam. Namun, dalam menjelajahi kritik terhadap hadis, penting untuk kita mempertahankan batas-batas rasa hormat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperlakukannya dengan penghormatan yang layak. Jadi, tindakan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini oleh golongan anti hadis dapat merosakkan harmoni dan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Oleh kerana itu, dialog yang terbuka dan bermartabat antara berbagai pandangan dalam Islam dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik tanpa merendahkan nilai-nilai suci yang diyakini oleh umat Muslim. Tambahan pula, para malaikat juga tidak terlepas daripada berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.
Baiklah, sekarang saya akan memberikan pendapat saya tentang golongan anti hadis. Pada pendapat saya, golongan anti hadis telah menyalah tafsir ayat kitab suci Al-Quran. Golongan anti hadis ini cuba mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut seleranya sendiri berdasarkan terjemahan yang lemah. Mereka sebenarnya tidak mempunyai kepakaran dalam bahasa Al-Quran, tidak memahami usul ayat dan balaghahnya. Jadi, memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan yang sedia ada akan mengakibatkan fahaman mereka tersasar daripada maksud sebenar. Golongan anti hadis juga telah memasukkan ayat suci Al-Quran dari segi aspek politik dan juga aurat wanita. Yang pertama, dari segi politik berkaitan dengan kepimpinan ulama. Mereka mendakwa ulama dahulu dan kini semuanya palsu, menyelewengkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, bertopengkan amalan Rasul serta telah mereka-reka hukum. Mereka mendakwa ulama mencipta hukum halal haram, sesat, undang-undang kekeluargaan Islam dan sebagainya. Walhal semua itu tiada dalam Al-Quran. Bagi mereka, ulama Islam telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap buruk sangka dan kebencian golongan ini terhadap para ulama amat menebal. Hal ini menyebabkan mereka sanggup memfitnah para sahabat dengan cerita daripada sumber yang tidak berasas. Mereka berhujah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inaz zalimina lahum azabun alim. Maksudnya, patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus dari Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Sembahan yang dimasukkan oleh mereka ialah ulama dan para sahabat kerana memandai-mandai dalam membuat hukum. Sebenarnya ayat itu telah diselewengkan terjemahan dan tafsirannya. Ayat 21 daripada surah Asy-Syura ini sepatutnya diterjemahkan. Bahkan mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus daripada Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka mempunyai sekutu-sekutu. Dalam ayat itu ialah orang kafir Mekah. Sekutu di sini bukan sekutu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sekutu golongan kafir. Mereka lah yang sering mengandaikan persoalan agama untuk mengelirukan orang ramai. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang Dia akan mengenakan azab seksa serta merta mungkin untuk memberi peluang kepada mereka supaya mereka bertaubat. Seterusnya, golongan anti hadis juga telah menyelewengkan ayat Al-Quran tentang masalah aurat wanita. Mereka menafikan aurat wanita termasuk rambut atau kepala. Malah mendakwa Islam sebenarnya tidak mewajibkan wanita bertudung kepala. Golongan ini percaya bahawa perintah pertama yang berkaitan etika pakaian wanita dalam Al-Quran ada disebut dalam ayat 26 surah Al-A'raf yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yura sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Dan demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengingatinya dan bersyukur. Mereka menyelewengkan maksud ayat tersebut dengan tafsiran Allah telah menyatakan bahawa Dia telah menurunkan pakaian untuk menutupi bahagian-bahagian aib. Bagi mereka, ayat itu tidak termasuk bahagian kepala wanita. Mereka membuat terjemahan sendiri tanpa bersandar kepada hadis dan ijma' ulama. Padahal, maksud sebenar ayat itu ialah sesungguhnya kami telah menurunkan kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan. Berdasarkan ayat 26 surah Al-A'raf di atas, pakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat dan perhiasan yang dipakai oleh wanita itu. Jadi, menurut pendapat majoriti ulama, aurat dalam konteks ini meliputi keseluruhan tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-31. Maksudnya,
Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ. Dalam ayat ini, Allah meminta para wanita melabuhkan tudung mereka ke paras dada. Penutupan di sini kerana bahagian dada terdapat perhiasan. Golongan anti hadis ini terus menyelewengkan masuk ayat-ayat yang berkaitan hijab. Menurut mereka, perintah berhijab dalam ayat-ayat Al-Quran ini tidak mewakili hukum atau peraturan pakaian wanita muslimah. Mereka mendakwa bahawa amalan menutup kepala ini sebenarnya telah lama berkuat kuasa beribu-ribu tahun sebagai tradisi. Manakala ulama Islam mendakwa hijab sebagai pakaian muslimah hakikatnya tradisi sebelum Islam lagi. Tegasnya, fahaman golongan anti hadis tergolong dalam pembawa ajaran sesat. Mereka sengaja memutarbelikkan maksud ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan mereka sekaligus mengelirukan orang-orang yang jahil. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya aku ingatkan kamu terhadap dua jenis manusia. Pertama, manusia yang mentakwilkan Al-Quran tanpa takwilan yang sebenarnya. Kedua, manusia yang menginginkan milik kepunyaan saudaranya. Selanjutnya, pandangan saya terhadap golongan anti hadis ini adalah mereka ini akan memesongkan akidah umat Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan anti hadis ini telah mengancam akidah masyarakat Islam, terutamanya mereka yang kurang mendalami ilmu agama. Kerana hujah-hujah yang diutarakan oleh golongan anti hadis ini adalah berdasarkan hujah-hujah saintifik yang mana kebanyakannya ia bergantung pada logik akal semata-mata. Dan golongan anti hadis ini juga sering terpengaruh dengan idea-idea yang dikemukakan oleh orientalis barat dan bukanlah berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, golongan anti hadis ini juga mereka sering memperkecilkan dan meremehkan tugas Rasulullah dan para anbiya. Bagi mereka mengatakan bahawa tugas Rasul ini tidak lain hanyalah sekadar seorang yang menyampaikan Al-Quranul Karim. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh pengaruh golongan anti hadis terhadap masyarakat Islam. Iaitu yang pertama, mereka telah mempengaruhi syahadah umat Islam yang mana mereka mengatakan yang mana golongan anti hadis ini mengatakan bahawa syahadah ini bukanlah penentu Islam seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti kita ketahui bahawa golongan anti hadis ini mereka menolak rukun syahadah yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi perkara ini telah mempengaruhi pemikiran masyarakat yang mana masyarakat berpendapat bahawa non-Muslim yang ingin memeluk Islam mereka tidak perlu melafazkan dua kalimah syahadah, tetapi cukup hanya sekadar meyakini dan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, contoh yang kedua adalah mereka telah mempengaruhi keimanan masyarakat terhadap qada dan qadar, yang mana golongan anti hadis ini mereka tidak meyakini kepada qada dan qadar merupakan sebahagian daripada rukun iman, tetapi mereka hanya berpegang kepada rukun iman, hanya mempunyai iman sahaja. Bagi mereka, beriman kepada qada dan qadar ini hanyalah tambahan yang tidak pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, tetapi ia ditambah di dalam hadis. Maka mereka menolak untuk beriman dengan qada dan qadar. Contohnya, kita dapat lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-136 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat yang sangat jauh.
Jadi dalam firman Allah tersebut hanya terdapat 5 rukun Islam yang hanya terdapat 5 rukun Islam tidak termasuk qada dan qadar, yang mana beriman kepada qada dan qadar ini terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi seorang lelaki bertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata kepada Nabi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jadi golongan anti-hadis ini mereka menolak hadis, maka mereka tidak beriman kepada qada dan qadar, dan yang dinyatakan dalam hadis sebaliknya hanya beriman kepada rukun iman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya, jelaslah bahawa Al-Quran ini tidak boleh difahami menerusi logik akal dan andaian semata-mata. Malah, proses penafsiran dan penterjemahan menuntut seseorang penafsir dan penterjemah Al-Quran untuk menguasai berbagai ilmu seperti ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu istiqaq, ulum Quran dan sebagainya. Oleh itu, apabila seseorang itu tidak mampu untuk memenuhi kriteria yang digariskan tersebut, cukuplah penafsiran yang telah dilakukan oleh para penafsir Al-Quran. Selain itu, seseorang umat Islam itu juga haruslah berpegang kepada hadis yang mana ia merupakan sumber yang kedua selepas Al-Quran.